Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Baik, terima kasih kerana bersama dengan saya Cikgu Sulaiman. Bagi saya kupaskan bab 6 iaitu cabaran selepas pembentukan Malaysia. Baik, kita lihat 6.1 iaitu cabaran dalaman Malaysia. Baik, dalam 6.1 ini apa yang kita dapat lihat adalah pembentukan Malaysia yang telah membuktikan kejayaan kerajaan persekutuan pada waktu tersebut yang terdiri daripada 13 buah negeri. Walau bagaimanapun, negara kita terpaksa berhadapan dengan cabaran dalaman kerana mempunyai penduduk yang terdiri daripada pelbagai latar belakang kaum dan juga etnik. Malah pada masa yang sama, negara kita perlu mewujudkan keseimbangan pembangunan dan juga sosioekonomi. Malah pada waktu tersebut, cabaran utama bagi negara kita adalah dalam bidang pembangunan dan juga ekonomi. Terutamanya kita fokus kepada negeri Sarawak dan juga Sabah. Baik, selain itu Malaysia juga telah menghadapi cabaran dalam persaingan politik, di mana cabaran politik ini telah menimbulkan satu isu yang boleh menggugah perpaduan kaum, di mana disertai juga ancaman komunis pada waktu tersebut turut menjadi cabaran bagi negara kita mewujudkan keamanan dan juga keselamatan negara, di mana kerajaan persekutuan waktu tersebut telah memainkan peranan utama bagi menyelesaikan masalah tersebut. Baiklah, kita lihat cabaran yang pertama, cabaran pembangunan dan sosioekonomi di Sarawak dan juga Sabah. Baik, kita lihat pembentukan Malaysia ini telah menawarkan peluang ekonomi yang lebih luas kepada semua negeri. Dan kita lihat hasil bahan asli yang disumbangkan oleh Sarawak dan juga Sabah ini mampu meningkatkan jumlah ekspor negara pada waktu tersebut. Pengeluaran ekonomi negara kalau sebelum ini hanya tertumpu kepada getah dan juga biji timah, namun bertambah kepada lada hitam, petroleum, minyak kelapa sawit, kayu balak dan juga koko. Walau bagaimanapun kalau kita lihat negara tetap menghadapi cabaran bagi menyeimbangkan pembangunan dan juga ekonomi bagi kedua-dua negeri tersebut. Baiklah, kita lihat antara usaha kerajaan bagi menghadapi cabaran tersebut. Baik, yang pertamanya kerajaan persekutuan telah mempelbagaikan kegiatan ekonomi. Kalau kita lihat Sabah dan juga Sarawak ini merupakan negeri yang mempunyai hasil bumi yang sangat banyak. Namun kalau kita lihat rakyat Sabah dan juga Sarawak ini masih mengamalkan sistem pertanian secara diri. Oleh itu, bagi melibatkan rakyat dengan aktiviti ekonomi komersial, maka kerajaan pada waktu itu perlu menyusun bidang pekerjaan. Baik, dalam usaha menghadapi cabaran ini, di mana kerajaan mempelbagaikan pertanian komersial, contohnya pertanian kelapa sawit, getah dan juga koko. Dengan ini kerajaan juga membuka peluang kepada penduduk untuk menyertai kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan petroleum. Baik, itu yang pertama. Baik, kita lihat usaha kerajaan yang kedua iaitu memajukan sistem perhubungan dan juga pengangkutan. Baik, seperti yang kita sedia maklum bahawa Sarawak dan Sabah ini merupakan sebuah negeri yang luas, sebuah negeri yang besar. Oleh itu menjadi cabaran bagi kerajaan dalam usaha menaik taraf bidang perhubungan dan juga pengangkutan. Kerana apa? Kedua-dua negeri ini masih lagi kalau kita lihat bergantung kepada sistem pengangkutan air, iaitu sungai dan juga laut untuk pelbagai tujuan, terutamanya perhubungan. Baik, oleh itu tugas kerajaan pada waktu tersebut adalah untuk membina sistem perhubungan dan sistem pengangkutan yang lebih baik kepada penduduk, terutamanya mereka yang tinggal di kawasan pedalaman, di mana sejak pembentukan Malaysia, di mana usaha
bagi menyeimbangkan pembangunan telah dilakukan oleh kerajaan kalau kita lihat melalui rancangan pembangunan 5 tahun Malaysia, di mana kalau kita lihat dalam rancangan tersebut Sarawak dan Sabah telah dimasukkan dalam rancangan Malaysia pertama yang bermula pada tahun 1966. Selain itu, kita lihat usaha kerajaan seterusnya iaitu memajukan sistem pendidikan. Baik, pada waktu tersebut kebanyakan sekolah yang wujud pada zaman British ialah sekolah yang berbentuk vernacular Inggeris dan juga Cina, yang mana sekolah ini biasanya berada di kawasan bandar, di mana penduduk di kawasan pedalaman tidak dapat peluang yang secukupnya untuk mereka bersekolah, di mana usaha telah ditumpukan oleh kerajaan dalam agenda pembinaan sekolah dan juga melatih tenaga guru bagi memberikan pendidikan kepada penduduk, khususnya kaum Bumiputera, Sabah dan Sarawak. Baiklah, seterusnya kita lihat cabaran yang kedua iaitu cabaran politik di Sarawak. Baik, untuk pengetahuan anda, berlaku krisis perlembagaan di Sarawak pada bulan Jun 1966, di mana seramai 21 ahli kaunsil negeri tidak berpuas hati dengan kepimpinan Stephen Kaluningkan, di mana waktu tersebut Stephen Kaluningkan merupakan Ketua Menteri Sarawak, di mana beliau telah dipecat oleh Gubernur pada bulan Jun 1966. Namun Stephen Kaluningkan bertindak mencabar tindakan ini di Mahkamah Tinggi Sarawak, dan hasilnya beliau telah memenangi kes ini pada bulan September 1966, di mana kemenangan beliau ini telah menyebabkan Stephen Kaluningkan kembali menjadi Ketua Menteri Sarawak. Namun dalam masa yang sama beliau mendapat undi tidak percaya daripada kaunsil negeri, di mana krisis politik ini telah berterusan hingga menyebabkan berlakunya ketidakstabilan di Sarawak, malah mengancam keselamatan dan juga keamanan di Sarawak pada waktu tersebut. Oleh itu pada bulan September 1966, di mana darurat telah diisytiharkan di Sarawak, kemudian Stephen Kaluningkan akhirnya digantikan dengan Tawi Sli. Baiklah, kita lihat cabaran yang terakhir dalam 6.1 iaitu cabaran perpaduan kaum. Baik, usaha bagi mewujudkan perpaduan kaum dan integrasi nasional merupakan satu cabaran yang sangat besar, cabaran yang sangat besar yang dihadapi oleh negara kita Malaysia. Baik, kita lihat dari segi penduduk negara kita, di mana penduduk negara kita mempunyai pelbagai kaum, antaranya termasuklah kalau kita bilang satu persatu, contoh Melayu, Cina, India, Melanau, Iban, Bidayuh, Kadazan, Dusun, Murud, Bajau dan sebagainya. Baiklah, dengan penduduk yang pelbagai budaya inilah yang menyebabkan perpaduan di negara kita sentiasa menjadi agenda yang utama bagi pengurusan masyarakat, dan juga agenda utama dalam urusan pemerintahan negara. Baiklah, selain itu jarak antara semenanjung Malaysia dengan Sabah dan Sarawak yang jauh juga telah menjadi satu cabaran kepada negara kita dalam usaha integrasi nasional, serta sukar bagi memupuk semangat satu negara. Baiklah, apa yang saya boleh simpulkan dalam 6.1 ini adalah di mana negara kita menghadapi pelbagai cabaran dalam usaha bagi mewujudkan keseimbangan pembangunan dan juga ekonomi. Kita sebagai rakyat Malaysia perlulah menjaga perpaduan yang telah sedia ada antara kaum dan juga integrasi nasional di negara kita. Perlulah kita perkukuhkan, perlulah kita pertahankan bersama-sama bagi mewujudkan suasana negara yang lebih aman, makmur dan juga sejahtera. Baik, insyaAllah kita akan jumpa lagi dalam subtopik seterusnya iaitu 6.2. Baik, kita jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.